Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar semua murid-murid? Jadi kita bertemu lagi dalam pembelajaran secara offline. Jadi pada minggu sebelum ini kita telah mempelajari konsep ekonomi Islam. Dan pada minggu ini kita masih lagi dalam tema satu, iaitu sistem ekonomi dan kewangan Islam. Tetapi kita telah berpindah kepada subtopik yang lain, iaitu konsep pemilikan harta dan matlamat, dan juga peranan pekerjaan pada hari ini. Jadi untuk kelas pada hari ini, kita akan dapat selepas pembelajaran untuk kelas ini, murid akan dapat apa? Yang pertama, kita akan dapat menjelaskan konsep harta menurut Islam. Yang kedua, kita akan dapat menyenaraikan 3 asas pemilikan harta mengikut Islam. Dan ketiga, memberikan 3 ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam. Dan yang terakhir, menerangkan 3 kepentingan bekerja kepada pembangunan sebuah negara, negara kita lah, Malaysia. Jadi kita akan pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu konsep pemilikan harta dan matlamatnya. Apakah itu harta dalam Islam? Baiklah, kalau kita tengok secara luarannya, harta ni adalah suatu benda ataupun perkara yang kita miliki atas usaha kita sendirilah. Itu maksudnya harta. Tapi apakah harta dalam Islam? Kita tengok pada muka surat 5 yang menyatakan bahawa, okey, saya tulis Baiklah, ini adalah takrif kepada harta dan pemilikan dalam Islam. Kita tengok apakah dia harta dan pemilikan dalam Islam. Yang pertama, pemilikan harta dalam Islam bermaksud sesuatu. Sesuatu ni tak kira lah apa-apa, jadi barang.
yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu, mesti dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk dimiliki dan dimanfaatkan menurut kehendak syarak. Suatu harta yang kita miliki itu mestilah menepati kehendak syarak, sumbernya, dari mana kita dapat dan caranya. Seperti rumah, tanah, kenderaan dan sebagainya, jam ke apa-apalah. Baik, itu adalah harta dan pemilikan. Dalil harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kira dalil. Dalil ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Maksud dia, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada harta benda yang kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang yang beriman dalam kalangan kamu dan membelanjakan harta benda, mereka mendapat pahala yang besar. Itu adalah dalil berkenaan harta dan juga pemilikan dalam Islam. Seterusnya kita akan pergi kepada pembahagian harta. Ada dua jenis harta dalam Islam, iaitu yang pertama yang pertama kita ada harta yang mudah alih. Dan juga kita ada satu lagi, harta yang tidak boleh alih. Baik. Kedua-dua ini adalah jenis harta terdapat dalam Islam, iaitu harta boleh alih dan juga harta tidak boleh alih. Baiklah, kita tengok kepada maksudnya. Apakah dia harta boleh alih? Harta boleh alih adalah harta yang boleh diubah kedudukan dia dan boleh dialihkan ke tempat lain. Sebagai contoh, apa harta yang boleh kita alih? Contohnya seperti kereta, duit, kan? Ini adalah contoh-contoh perkara harta yang kita boleh alih. Contohnya kereta, basikal, wang. Adapun rumah, tanah, semua tergolong dalam harta yang tidak boleh alih. Harta yang dianggap tetap kedudukannya dan tidak boleh dialihkan ke tempat lain. Macam mana kita nak alih tanah, kan? Kalau kita buat tanah, bawa tempat lain tu tanah ada, tetapi kawasan tanah itu kita tak boleh alih. Ini adalah jenis harta yang terdapat di dalam Islam. Dua, iaitu harta boleh alih dan juga harta tidak boleh alih. Jadi, mengapa manusia ini memerlukan harta? Mengapa? Kenapa kita perlukan harta ataupun barang sesuatu dalam kehidupan kita? Baiklah. Yang pertama, memiliki harta merupakan fitrah semula jadi manusia. Adalah memang dalam diri kita ini memang akan ada sifat untuk kita memiliki harta, kan? Macam kita teringin nak beli jam, teringin nak beli kereta, teringin macam-macam lah, teringin, kan? Itu memang fitrah manusia, dan Allah jadikan macam tu. Yang kedua, harta dapat digunakan untuk memenuhi keperluan diri dan keluarga. Sebagai contoh, rumah. Untuk keluarga kita, ayah kamu beli rumah untuk kamu berlindung, kan? Nak tidur, nak makan, nak salin pakaian, semua itu adalah keperluan bagi keluarga. Seterusnya,
Harta yang dimiliki dapat digunakan untuk membantu golongan yang memerlukan, seperti golongan fakir dan miskin. Jadi kita, inilah di sinilah gunanya kita berzakat, kan. Harta yang kita ada itu, kita keluarkan sebahagiannya untuk kita berikan kepada orang yang memerlukan. Seterusnya, harta dapat mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam. Ialah apabila kita dah membantu umat Islam lain, maka mereka dapatlah meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga mereka. Seterusnya, harta dapat digunakan untuk menunaikan ibadah kepada Allah, seperti menunaikan haji dan zakat. Ya, daripada harta kita, contohnya kita ada emas, kita ada duit yang banyak, kita boleh gunakan untuk kita buat haji, dan juga kita boleh menunaikan zakat. Zakat ni ada pelbagai lah. Zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat emas, zakat tanaman, ya. Semua itu adalah jenis zakat lah. Seterusnya, kita pergi kepada asas pemilikan harta, ya. Asas pemilikan harta, ya, Allah adalah pemilik sebenar harta yang dianugerahkan dan mengamanah kepada manusia. Okey. Jadi konsep utamanya adalah semua perkara, semua benda atas muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada milik manusia sebenarnya, ya. Kita hanya penjaga ataupun diamanahkan sahaja. Kedua, Allah telah menetapkan cara pemilikan harta yang sah, seperti jual beli dan wasiat, serta mengharamkan riba. Jadi pemodel kita nak mendapatkan harta tu, seperti dalam takrif, hendaklah mengikut syarak, cara yang betul. Tidak boleh menipu, tidak boleh hasil daripada riba ataupun sebagainya. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia berusaha untuk memiliki harta bagi memenuhi keperluan asasi kehidupan mereka. Seperti yang sebut tadi, kenapa manusia itu perlu harta? Sebab antara salah satu sebabnya adalah memenuhi keperluan kita sendirilah. Contohnya, saya bagi lagi kereta. Kita mudah untuk bergerak ke destinasi yang kita mahu. Dan seterusnya, yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan cara perbelanjaan harta secara berkhidmat, seperti tidak melakukan perbaziran dan tidak bakhil. Allah tak larang kita untuk memiliki harta yang banyak. Tak ada masalah kita cari harta banyak, tetapi kita tidak boleh ada sifat mazmumah, atau sifat yang buruk, iaitu kita membazir, dan juga kita bakhil, kedekut untuk memberikan sedekah atau bantuan kepada golongan yang memerlukan. Baiklah, untuk pelajaran seterusnya kita akan sambung pada pelajaran jenis pemilikan harta dan individu. Sekian, terima kasih.